saya Afina Razana binti Arman dari kelas KC 110A. Nombor matrik saya adalah 2022-466-094. Nama saya Mas Nazaliana binti Abdul Alim yang memegang nombor matrik 2022-473-214. Nama saya Saidah Rahimah binti Abdul Rani dan nombor matrik saya ialah 2022-890-572. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Arina binti Muhammad Izal. Nombor matrik saya ialah 2022-893-706. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Nabila binti Abdul Syukur. Nombor kad pengenalan 2022-6063-14. Kumpulan kami ini membentangkan tajuk Pemantapan Kesepaduan Nasional dalam kalangan pelajar di UiTM. Perpaduan merupakan salah satu aspek yang penting dalam Malaysia yang bermatlamat, menjalinkan hubungan baik antara sesama rakyat Malaysia walaupun berbilang tahun dan bangsa dan rakyat Malaysia dapat hidup secara harmoni. Kesepaduan sosial merujuk kepada hubungan baik dan harmoni antara kaum di Malaysia walaupun berbilang bangsa, agama dan berbeza pendapat. Perkara sebegini perlu diterapkan di dalam diri pelajar UiTM agar mereka lebih memahami tentang pentingnya perpaduan dan mengelakkan amalan resis serta tahu tentang kesan-kesan amalan resis. Resis boleh berpunca daripada defisit sosial iaitu apabila individu atau kumpulan yang mengalami kesukaran untuk mencapai kesepaduan sosial di dalam diri mereka. Ini boleh berlaku disebabkan perbezaan pandangan sesetengah individu atau kumpulan. Defisit sosial juga boleh berlaku akibat ketidaksamaan dan ketidakadilan yang berlaku apabila sesetengah individu merasa diri mereka terpinggir dan tidak mendapatkan akses yang sama bagi memenuhi keperluan dan menjalankan kesepaduan sosial. Apa yang dimaksudkan dengan perpaduan nasional? Sekiranya kita merujuk Kamus Dewan edisi keempat, kita dapat lihat bahawa perpaduan nasional ini membawa maksud kepada penggabungan, perihal bersatu dan juga persatuan yang membawa maksud bergabung menjadi satu. Dengan kata lain, perpaduan nasional ini merupakan usaha dalam menggabungkan rakyat yang berbagai bangsa supaya wujudnya satu hasrat dan juga identiti yang sama. Negara kita Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa dan juga budaya. Oleh hal yang demikian, negara kita dipandang tinggi di persaingan dunia kerana mempunyai rakyat yang bersatu padu walaupun mempunyai perbezaan antara satu sama lain. Namun, sekiranya kita teliti dengan lebih mendalam, usaha untuk mendapatkan perpaduan yang kita ada sekarang ini bukanlah perkara yang mudah. Hal ini dikatakan sedemikian kerana negara kita pernah mengalami satu insiden yang gelap iaitu pada tanggal 13 Mei 1969. Pada tarikh tersebut, terdapat masyarakat di negara kita yang telah berkorban akibat ingin mempertahankan etika dan juga peradaban kaum masing-masing. Jadi melalui insiden tersebut, kita dapat lihat bahawa isu perkauman dan juga isu rasisme telah wujud sejak dulu lagi dan juga merupakan salah satu halangan untuk mengecapi perpaduan di negara kita. Oleh hal yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah memainkan peranan masing-masing untuk memastikan insiden seperti itu tidak dapat berulang kembali di negara kita. Tujuan kami menjalankan kajian ini adalah pertama untuk mengenal pasti faktor-faktor wujudnya sifat resis dalam kalangan pelajar. Kedua, untuk menganalisis kesan-kesan sifat resis terhadap masyarakat sekeliling. Dan terakhir adalah untuk merumus cara-cara mengurangkan sifat resis dalam kalangan pelajar. Bagi metodologi kajian, kami melayari internet bagi menyempurnakan kertas kerja kami. Secara amnya, kami bergantung kepada penyelidikan dengan melayari internet bagi mendapatkan maklumat tentang budaya resis secara sahih. Selain itu, kami juga telah menggunakan kaedah soal selidik bagi menguatkan lagi dapatan kajian kami. Beberapa soalan telah diajukan kepada siswa UiTM secara atas talian. Melalui kaedah ini, kami telah mendapati beberapa pendapat tentang budaya resis. Sebanyak 50 responden telah terlibat di dalam soal selidik ini. Berdasarkan penulisan yang pertama iaitu yang ditulis oleh Huzaimat Ismail dan Cik Zarina Sa'ari, beliau membincangkan bahawa terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh etnik di negara Malaysia. Salah satu cabarannya adalah dari perbezaan sosiodemografi. Ini bermaksud berlakunya jurang antara rakyat disebabkan oleh jarak kedudukan Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Namun, setiap wilayah boleh mengamalkan konsep integrasi wilayah di mana jurang perbezaan sosial dan ekonomi boleh dikurangkan. Cabaran yang seterusnya ialah daripada perbezaan sosioekonomi. Hal ini berlaku kerana terdapat agihan pendapatan antara etnik yang tidak seimbang dan wujudnya jurang yang jauh antara golongan yang miskin dengan golongan yang kaya.
Isu ini mestilah dibendung supaya kita dapat mencapai kesepaduan antara kaum. Selain itu, masyarakat juga mempunyai cabaran dalam perbezaan sosio-budaya. Hal ini kerana Malaysia kaya dengan rakyatnya yang berbilang kaum, agama dan bangsa kerana mereka mempunyai ciri keistimewaan masing-masing. Dan disebabkan inilah mengapa negara kita sukar untuk mencapai kesepaduan antara kaum kerana mereka mementingkan keistimewaan kaum masing-masing. Akhir sekali ialah cabaran dalam sosial politik. Hal ini kerana kebanyakan parti politik mementingkan kaum sendiri berbanding dengan rakyat dan mereka juga mementingkan kedudukan mereka berbanding dengan orang bawahan mereka. Berdasarkan laporan yang disediakan oleh Pusat Komas Non-Discrimination Program Malaysia, telah berlaku penurunan sebanyak 58% insiden diskriminasi perkauman yang dilaporkan pada 2019. Walaupun kadar insiden diskriminasi ini berkurangan, kita masih tidak boleh memandang remeh ataupun enteng tentang isu ini. Pada tahun 2020, kadar beratusan insiden diskriminasi didominasi oleh politik perkauman dan agama iaitu sebanyak 24% dan diikuti oleh hasutan perkauman dan keagamaan sebanyak 19%. Seterusnya, Parlimen, Pendidikan dan sektor lain masing-masing mencatatkan peratusan 14%. Terdapat juga kejadian perilaku xenofobia sebanyak 10% dan insiden diskriminasi di media sosial sebanyak 5%. Analisis data ini disokong dengan beberapa insiden yang jelas menunjukkan berlakunya diskriminasi perkauman. Sebagai contoh dari aspek politik perkauman dan agama, Dr. Mahathir pernah digelar sebagai pengecut hanya kerana beliau bekerjasama dengan DAP. Malah gelaran ini diberi oleh naib Presiden PAS pada ketika itu iaitu Idris Ahmad. Pada pandangan beliau, PAS dan UMNO serta majoriti orang Melayu sepatutnya menentang DAP supaya kedudukan Islam dan hak Melayu terjaga. Seterusnya, turut berlaku diskriminasi perkauman di media sosial di mana seorang ustaz, Abu Syafiq, menggesa kerajaan supaya memadam semua perkataan Cina kerana itu bukan bahasa kebangsaan. Ustaz tersebut bertindak untuk memuat naik video di mana beliau berkongsi pendapatnya bahawa setiap item yang mempunyai askara Cina perlulah dihapuskan kerana bahasa kebangsaan negara kita ialah bahasa Melayu. Tindakan ustaz ini telah menarik perhatian Presiden Gerakan Dr. Dominic Lau. Beliau mengambil keputusan untuk membuat laporan polis terhadap Abu Syafiq. Beliau turut berkata bahawa negara Arab Saudi juga telah menggunakan bahasa Cina dalam sektor pendidikan. Malah beliau turut bertegas bahawa setiap rakyat berhak untuk mempertahankan agama kaum dan budaya mereka. Okey, seterusnya, penulisan ini ditulis oleh Nurul Nazrah Nazruddin. Beliau menyatakan bahawa penyelidikan mendadak tentang rasisme ini telah menimbulkan kegusaran di negara kita. Oleh itu, beliau menyatakan bahawa pendedahan awal tentang rasisme ini perlulah dilakukan untuk memberi kesedaran tentang keburukan rasisme terutamanya kepada kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak mudah belajar dengan persekitaran mereka. Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak menjadi bangsa ataupun generasi yang berilmu. Selain itu, rasisme ini boleh menyebabkan diskriminasi dan boleh menyebabkan penyakit. Dari aspek mental, rasisme ini boleh menyebabkan seorang itu berasa takut, bimbang dan boleh menyebabkan kemurungan yang melampau. Dari aspek fizikal pula, ia boleh menyebabkan berlakunya perubahan tingkah laku dan prestasi seseorang. Bukan setakat itu saja, kesan diskriminasi ini boleh juga mendorong seseorang itu untuk bertindak melakukan keganasan jenayah. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat yang berintegrasi mestilah berusaha bersama-sama untuk membendung permasalahan ini. Saya akan membincangkan tentang cara-cara menangani isu perkauman yang dikaji melalui pembacaan artikel yang ditulis Muhammad Fuza Muhammad Nur. Seperti yang diberitahu Adriana mengenai penulisan kita dapati bahawa kanak-kanak mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Oleh itu, ibu bapa perlulah mengambil peluang ini untuk mendedahkan kanak-kanak tentang isu perkauman agar mereka dapat menerima dan mengubah perspektif mereka tentang kaum lain. Pihak sekolah juga memainkan peranan penting dalam mendidik dan memberi pendidikan yang sebetulnya kepada pelajar. Pihak sekolah perlulah memperkenalkan topik-topik yang berkaitan dengan perpaduan
agar semangat ini dapat dikekalkan dari generasi ke generasi. Bab kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunya. Pepatah ini membawa maksud, jika hendak mendidik, biarlah ketika mereka masih kecil. Kerana apabila usianya meningkat, maka susah untuk mereka menerima teguran. Namun, bukan sahaja ibu bapa maupun pihak sekolah yang perlu berjuang. Kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersama-sama berganding bahu bagi menangani isu perkauman ini daripada berleluasa. Jika ada perselisihan kefahaman, selesailah dengan cara yang baik. Kita perlulah mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969 agar sejarah tersebut tidak berulang kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Seterusnya saya akan masuk kepada dapatan dan perbincangan. Seperti yang kita ketahui sebelum ini, kami telah menggunakan kaedah soalan sidik bagi mengkaji pemahaman pelajar UiTM terhadap budaya resis dalam usaha kesepaduan nasional. Terdapat seramai 50 orang pelajar ataupun 50 orang responden telah membantu kami dalam menjawab soalan-soalan berkaitan kajian ini. Terdapat 4 bahagian utama dalam dapatan dan perbincangan, iaitu yang pertama sekali, data demografi responden, ianya berkaitan dengan umur dan jantina. Yang kedua ialah faktor-faktor ataupun kita katakan sebagai punca-punca berlakunya isu resis dalam kalangan pelajar. Seterusnya ialah kesan-kesan sifat resis dan akhir sekali ialah cara-cara ataupun usaha-usaha yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan resis dalam diri masing-masing. Rajah di sebelah menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu sebanyak 34 orang pelajar bersamaan dengan 68% berumur di antara 18 hingga 19 tahun. Manakala bakinya lagi 16 orang pelajar pada kadar 32% adalah berumur 20 tahun dan ke atas. Rajah di bawahnya pula menunjukkan bahawa sebanyak 41 orang bersamaan dengan 82% merupakan pelajar perempuan, manakala bakinya lagi sebanyak 9 orang pada kadar 18% adalah pelajar lelaki. Sebelum saya masuk kepada faktor-faktor berlakunya isu resis dalam kalangan pelajar, saya mahu mengupas terlebih dahulu sama ada mereka pernah berhadapan dengan isu resis maupun tidak, dan adakah mereka bersetuju atau tidak bersetuju dengan tindakan sesetengah pelajar yang mewujudkan kroni antara kaum. Berdasarkan rajah di sebelah, seramai 29 orang responden bersamaan dengan 58% pernah berhadapan dengan isu resis, manakala selebihnya lagi sebanyak 21 orang pelajar pada kadar 42% tidak pernah berhadapan dengan isu resis ketika di sekolah dahulu. Seterusnya, rajah di bawahnya pula mempamerkan bahawa 78% bertepatan dengan 39 orang pelajar tidak bersetuju, manakala 22% bersamaan dengan 11 orang pelajar bersetuju dengan tindakan setengah pelajar yang mewujudkan kroni mengikut kaum dan mendominasi sesebuah kelab atau persatuan di sekolah. Bagi mengenal pasti punca utama berlakunya isu resis dalam kalangan pelajar, soalan berbentuk aneka pilihan jawapan dan respon terbuka telah dikemukakan. Maklum balas tertinggi adalah terpengaruh dengan hasutan orang lain. Seramai 20 orang responden bersamaan dengan 40% telah memilih pilihan jawapan ini. Selain itu, terdapat 2 orang responden yang mengisi soalan respon terbuka yang turut bersetuju bahawa punca utama resis adalah disebabkan oleh pengaruh ibu bapa atau pengaruh orang yang lebih dewasa, manakala seorang lagi menyatakan bahawa punca utama masalah resis adalah disebabkan oleh pengaruh rakan. Seterusnya, seramai 15 orang pada kadar 30% telah bersetuju bahawa punca utama resis adalah tidak menghormati agama lain. Ada juga pendapat lain daripada soalan berbentuk respon terbuka yang lebih menguatkan lagi pilihan jawapan ini. Seorang responden telah menyatakan bahawa punca utama resis adalah disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai adat budaya kaum lain. Jelaslah di sini bahawa sekiranya kita tidak mempunyai pengetahuan tentang kaum lain, kita juga akan bertindak untuk tidak menghormati agama mereka. Maklum balas ketiga tertinggi pula adalah berkaitan dengan tindakan pihak sekolah yang mengasingkan pelajar mengikut kaum. 8 orang bersamaan dengan 16% telah memilih pilihan jawapan ini. Terdapat juga pendapat lain daripada soalan respon terbuka yang menyatakan bahawa golongan pendidik gemar membanding-bandingkan pelajar telah menjadi antara punca pemicu utama akar resis dalam diri pelajar. Berdasarkan artikel Utusan Malaysia yang ditulis oleh Mastura Suraidi dan Khairul Muhammad Ali, terdapat sebuah sekolah menengah di Batu Pahat yang telah memulakan bibit-bibit perpecahan dengan meletakkan syarat kaum bagi pendaftaran ke kurikulum pelajar tingkatan 1 di sekolah terbabit. Dalam syarat tersebut ada menyebutkan beberapa perkara berkaitan perkauman
antaranya adalah bahawa kelab bola sepak hanya terbuka untuk pelajar Melayu, manakala kelab bahasa Cina hanya terbuka untuk pelajar berbangsa Cina. Jelaslah di sini bahawa pihak sekolah sangat memainkan peranan penting dalam masalah resis. Di samping itu, terdapat masing-masing seorang responden yang menyatakan bahawa punca utama masalah resis adalah disebabkan oleh ahli politik dan kurangnya pergaulan di antara pelajar berlainan kaum. Hal ini mungkin berpunca daripada tanggapan segelintir masyarakat yang memandang kaum minoriti sebagai lemah. Kembali saya di sini untuk menganalisis kesan-kesan sifat resis terhadap masyarakat sekeliling yang saya dapati melalui kajian soal selidik yang dijalankan terhadap 50 responden. Majoriti responden iaitu bersamaan dengan 39 responden bersetuju bahawa sifat resis mampu mewujudkan diskriminasi terhadap kaum. Terdapat juga 6 responden yang berpendapat bahawa sifat resis akan membawa keganasan antara kaum. Hal ini dapat dibuktikan melalui peristiwa 13 Mei 1969 iaitu terjadinya rusuhan kaum yang amat dahsyat sehingga berlakunya pertumpahan darah. Tidak lupa juga bahawa terdapat 5 responden yang memilih menggugat kesihatan mental individu sebagai kesan sifat resis. Selain itu, satu soalan juga telah ditujukan mengenai kesan isu resis. Soalannya adalah, adakah anda bersetuju isu resis akan menyebabkan seseorang menjadi pendiam dan berubah sikap? Sebahagian besar responden iaitu bersamaan dengan 47 responden bersetuju tentang soalan yang ditujukan itu. Perkara ini selari dengan kajian yang ditulis oleh Nurul Nazra Nazaruddin bahawa isu resis mampu menyebabkan seseorang kurang keyakinan dan sentiasa berasa bimbang. Bukan itu sahaja, isu resis juga mampu mengubah sikap seseorang menjadi lebih agresif. Oleh itu, kita dapati terdapat banyak kesan negatif sifat resis yang mampu menggugat perpaduan negara kita. Dengan kajian soal selidik ini, saya juga dapat merumuskan cara-cara menangani sifat resis. Seperti yang anda dapat lihat di graf sebelah, semua responden bersetuju bahawa ibu bapa memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak tentang pentingnya pergaulan antara kaum. Hal ini selari dengan artikel Dagang News yang ditulis oleh Muhammad Fazal Muhammad Nur yang menjelaskan peranan didikan ibu bapa yang mampu mengubah perspektif anak-anak mereka tentang sifat perkauman. Dengan didikan ini, perpaduan antara kaum dapat diteruskan dari zaman ke zaman. Selain itu, mengenai soalan kedua, majoriti responden iaitu 35 responden bersamaan dengan 70% berpendapat bahawa masyarakat perlu saling menghormati antara agama dan kaum bagi membendung sifat resis. Hal ini dapat dibuktikan melalui bacaan buku Dinamika Penghayatan Etika dan Peradaban yang ditulis oleh Dr. Sakinatul Ra'adiyah Abdullah. Buku tersebut menyatakan betapa pentingnya sikap hormat menghormati dapat mengurangkan sifat resis dalam diri dan masyarakat. Seterusnya, seramai 12 responden iaitu 24% berpendapat bahawa pihak sekolah perlu menekankan topik-topik berkaitan hubungan etnik dan agama sebagai cara mengurangkan sifat resis. Hal ini kerana sekolah menjadi medium penyemayan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Namun, terdapat juga responden yang menyatakan pendapat mereka. Antara pendapat yang disuarakan responden ialah satu sistem pendidikan untuk semua kaum, bersifat terbuka dan menerima kejadian sesuatu kaum tanpa perlu mempersoalkannya, serta pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti melibat kumpulan dan bercampur pelbagai kaum. Sekian dari saya. Terima kasih. Secara keseluruhannya, semangat perpaduan amatlah penting dalam masyarakat kita bagi menjaminkan keharmonian negara Malaysia. Hal ini kerana Malaysia mempunyai pelbagai kaum dan mempunyai kefahaman masing-masing. Namun begitu, wujudnya amalan resis dalam masyarakat kita pada hari ini, terutamanya di sekolah yang seharusnya menyatukan perpaduan telah mencacatkan imej negara Malaysia dan telah menyebabkan berlakunya perkara yang tidak diingini. Oleh itu, sifat kesepaduan yang seharusnya dipupuk sejak kecil ini amatlah penting bagi mengelakkan perselisihan faham antara satu sama lain yang boleh memecahkan semua kaum yang ada di negara ini. Sifat mulia ini dapat dilahirkan apabila tinggi semangat patriotisme dalam diri masyarakat yang berkehendak agar Malaysia menjadi negara yang lebih maju. Selain itu, pendedahan awal di sekolah tentang pentingnya perpaduan juga dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai kesepaduan dan dapat mengekang sifat resis dalam diri masyarakat kita.
Secara keseluruhannya, semangat perpaduan ini wajiblah disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia supaya negara kita kekal harmoni tanpa sebarang masalah. Semangat perpaduan ini sebaiknya dipupuk sejak dari kecil lagi supaya generasi yang akan datang dapat hidup di Malaysia tanpa sebarang perselisihan faham yang mampu memecah belahkan kaum-kaum di Malaysia. Kerjasama setiap lapisan masyarakat Malaysia amatlah diperlukan dalam usaha menyemai semangat perpaduan ini. Contohnya daripada pihak ibu bapa, pihak sekolah maupun pihak kerajaan Malaysia itu sendiri. Sekiranya negara kita mempunyai rakyat yang bersatu padu dan mempunyai hubungan yang utuh sesama kaum, sudah pasti anasir luar tidak dapat menjajah negara kita lagi. Oleh hal yang demikian, sifat resis haruslah dihapuskan dalam diri setiap rakyat Malaysia agar sejarah hitam tidak berulang kembali di negara kita. Behind the scene. Lanjut, siap dulu lagi. Siap aku jalan bah. Jalan tu slow-slow sikit. Dan Dan kesan sifat resis terhadap masyarakat